Okey. Kehidupan di Madinah. Era Madinah terbahagi kepada 3 fasa. Fasa pertama merupakan era kekacauan, perbalahan paling banyak dan halangan-halangan dari dalam yang memburukkan lagi keadaan serta gelombang permusuhan dari luar yang bertujuan melenyapkan sama sekali kebangkitan Islam. Fasa ini berakhir dengan perjanjian damai Al-Hudaybiyah dalam bulan Zulkaidah 6 sebelum Masihi, sebelum Hijrah. Fasa kedua ialah fasa gencatan senjata dengan kepimpinan musyrikin berakhir dengan penaklukan Makkah dalam bulan Ramadan 8 sebelum Hijrah. Ia juga menyaksikan Nabi SAW mengajak raja-raja di luar tanah Arab menerima Islam. Dengar ya? Dengar. Okey. 3. Fasa ketiga memperlihatkan kemasukan Islam secara beramai-ramai. Suku kaum dan orang ramai datang ke Madinah untuk memberi penghormatan kepada Nabi SAW. Ia juga berakhir dengan kewafatan Nabi SAW dalam bulan Rabiul Awal 11 sebelum Hijrah. Fasa pertama, penghijrahan ke Madinah tidak boleh dikaitkan semata-mata dengan percubaan untuk melepaskan diri daripada cacian dan penindasan. Tetapi ia juga menandakan semangat kerjasama yang bertujuan menegakkan batu asas sebuah masyarakat baru di tapak yang selamat. Oleh itu, beban tugas ini terletak di atas bahu orang Islam yang berupaya menyumbang ke arah pembinaan tanah air baru mereka, melindungi dan mempertahankannya agar kukuh. Tidak syak lagi bahawa pesuruh mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin dan pemandu rohaniah. Di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa menangani segala urusan dengan 3 kategori manusia yang berbeza. Kategori pertama, para sahabat, golongan elit yang mulia dan takutkan Allah. Kedua, penyembah berhala yang masih jauh daripada Islam dan mereka kebanyakannya kabilah-kabilah Madinah. Ketiga, orang Yahudi. 1. Bagi para sahabat, kehidupan di Madinah jauh berbeza daripada kehidupan mereka di Makkah. Di Makkah, mereka berjuang dengan matlamat yang sama. Tetapi secara fizikal, mereka bertaburan, lemah dan ketinggalan. Mereka kurang bertenaga untuk meneruskan tindakan dalam hala tuju perjuangan baru itu. Sumber dari segi sosial dan kebendaan amat kurang untuk membentuk masyarakat Islam baru. Hal ini boleh dilihat dalam Al-Quran mulia yang menunjukkan bagaimana keterbatasan mereka untuk menggariskan persepsi keislaman, membuat peraturan yang berkaitan dengan kepercayaan individu, menyuruh berbuat baik, bertakwa dan mengelak daripada kejahatan dan kemungkaran. Sebaliknya, berlainan keadaan di Madinah, di sini segala urusan kehidupan dalam tangan masing-masing. Tetapi kini keadaan sudah berubah, mereka terasa senang serta yakin mencerahkan segala urusan untuk membina ketamadunan yang mencabar kepada pihak lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka seperti ekonomi, politik, kerajaan, pentadbiran, perang atau damai, undang-undang yang menghalal dan yang melarang, ibadat, etika dan isu-isu lain yang relevan. Tegasnya, mereka bebas tinggal di Madinah untuk menegak syiar Islam dalam sebuah komuniti Musliman baru dan bukan sahaja berbeza daripada hukum kanun jahiliyah, malah ciri-ciri kehidupan sejagat. Ia merupakan sebuah masyarakat yang dapat mempertahankan seruan Islam hasil daripada ketabahan menghadapi penyiksaan selama 10 tahun. Jelaslah bahawa untuk membina sebuah masyarakat yang selaras dengan akhlak dan etika Islam bukanlah mudah atau mengambil masa yang singkat.
Ia memerlukan tempoh yang panjang bagi meletakkan asas perundangan dan hukum yang akan melalui satu proses yang saling melengkapi dan beransur-ansur dengan minda ketamadunan menerusi latihan dan pendidikan. Allah yang Maha Kuasa sudah pasti meletakkan hukum dan Nabi Muhammad SAW berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakannya. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, dialah yang mengutuskan ke dalam kalangan orang Arab yang ummiyin seorang rasul iaitu Nabi Muhammad SAW daripada bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya dan membersihkan mereka daripada iktikad yang sesat serta mengajarkan mereka kitab Allah iaitu Al-Quran dan hikmah pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu berada dalam kesesatan yang nyata dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Sementara para sahabat Nabi SAW dengan penuh semangat menghayati Al-Quran dan menjadikan hukum-hukumnya memenuhi jiwa dan minda mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Artinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah keimanannya. Surah Al-Anfal ayat 2. Justeru, tugas ini merupakan cabaran hebat bagi Rasulullah SAW kerana inilah satu-satunya matlamat yang mendasari seruan Islam dan misi Muhammad. Ia tidak pernah menjadi suatu kebetulan, sekalipun ada kalanya memerlukan tindakan segera. Pada awalnya, orang-orang Islam Madinah terdiri daripada dua puak. Puak pertama tinggal di kediaman masing-masing, mempunyai tanah dan harta, boleh dikatakan hidup sempurna. Tetapi bibit perselihan di kalangan mereka tetap wujud, malah permusuhan semakin hebat di antara mereka. Puak ini dikenali sebagai Al-Ansar iaitu pembantu. Puak kedua ialah Al-Muhajirin iaitu imigran. Tiada tempat tinggal tanpa pekerjaan dan wang, tetapi mereka tidak ramai bilangannya. Namun semakin bertambah dari sehari ke sehari selepas Nabi SAW membenarkan mereka berhijrah ke Madinah kerana struktur ekonomi bandar itu. Pada mulanya, kehidupan mereka tidaklah begitu mewah disebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan diburukkan lagi dengan kumpulan anti-Islam yang menguat kuasa sekatan ekonomi dan akibatnya import berkurangan dan keadaan hidup semakin pelik. Ustazah baca sampai habis ke macam mana? Atau Ustazah nak ulas? Kalau saya nak ulas saya beritahulah saya. Kacaulah. Okey. Okey. Dua. Faham kan? Nabi boleh faham kan? Boleh faham kan? Tak ada yang boleh faham no? Okay. Dua. Nabi SAW harus menangani kumpulan kedua penting iaitu orang kafir asal Madinah. Mereka tidak berkuasa ke atas orang Muslim. Setengah mereka tidak menyimpan perasaan dendam terhadap orang Islam, tetapi sangsi dengan amalan agama nenek moyang mereka. Justru mereka tertarik kepada Islam dan tidak lama kemudian mereka menerima iman baru dan menjadi orang yang taat kepada Allah. Walau bagaimanapun, sebahagian mereka menyimpan niat jahat terhadap Nabi SAW dan pengikutnya, tetapi takut untuk menentang secara terbuka. Justru mereka berpura-pura berbaik dan berkawan di bawah situasi keislaman yang menguntungkan. Abdullah bin Ubay mengetuai kumpulan munafik ini dan hampir dilantik menjadi ketua kabilah Al-Khazraj dan
Aus dalam pergolakan perang Mu'ad antara dua puak tersebut. Nabi SAW masuk campur dan dengan bersungguh-sungguh membangkitkan semangat Islam untuk mematahkan usaha Abdullah bin Ubay, dan tidak lama kemudian pengaruhnya dilupakan. Dia melihat Muhammad SAW sebagai seorang yang datang untuk menafikan peranannya dan diberi kedudukan istimewa sebagai ketua agama. Keadaan ini menyebabkan dia tidak senang hati. Buat sementara, dia menunjukkan seolah-olah menerima Islam, tetapi dalam hatinya tetap dengan kekufuran yang telah berakar umbi. Dia juga mengeksploitasi beberapa peristiwa untuk menawan orang yang baru memeluk Islam dengan memperdayakan mereka agar menentang orang yang beriman tulen itu. Ketiga, kita boleh faham bahawa munafik ataupun orang munafik ataupun nifak ni mula timbulnya di Madinah lah. Di masa di Mekah tak ada munafik. Masa di Mekah ada kafir, ada musyrik kan. Tapi bila datang ke Madinah ni dia permulaan timbulnya munafik ni. Itulah yang ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul tu yang kita selalu dengar, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia lah yang mengetuai kumpulan munafik. Sebab apa? Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab apa dia jadi bermuka-muka? Sebab dia ni hampir dia apa ni dilantik untuk menjadi ketua kabilah di situlah kan, di Madinah tu. Ketua kabilah Khazraj dan Aus. Mana dia menjadi ketua lah. Bila Nabi datang, seolah-olahnya Nabi datang tu menyekat apa ni diri dia lah, agar dia ni nak tonjol sebagai ketua. Tahu-tahu bila Nabi datang, Nabi pula mengetuai pada ketika itu. Jadi dia rasa tak senang hati lah. Jadi daripada itulah menyebabkan dia menunjuk-nunjuk aja dia punya tu keislaman dia, bukan kata menunjuk Islam, tapi dia menunjukkan dia ni sokong lah mana agama Islam, tapi sebenarnya hati dia tidak menerima Islam itu. Okey. Ketiga, ada lagi soalan? Okey. Sambung ya. Okey. Orang Yahudi berasal dari Al-Hijaz, Syam dan berpindah ke Madinah ekoran kempen penindasan oleh kerajaan Byzantine dan Assyria. Mereka adalah merupakan kategori ketiga penduduk Madinah. Di kediaman baru ini, mereka mempamerkan sifat keakraban dari segi pakaian, sifat kearaban dari segi pakaian, bahasa dan cara hidup. Malah bersenda dengan orang Arab tempatan, tetapi mengekalkan keaslian etnik tertentu sambil menjauhi daripada bergaul dengan masyarakat sekeliling. Mereka juga berbangga dengan asal-usul Yahudi Israel, malah dengan angkuh memandang rendah terhadap orang Arab sekeliling mereka dengan mengecap mereka sebagai bodoh, yang bermaksud kejam, lurus bendul dan mundur. Mereka inginkan segala kemewahan jiran dihalalkan bagi mereka dan mewajarkan hak mereka ke atasnya mengikut kehendak mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Artinya, yang demikian itu ialah kerana mereka mengatakan tidak ada jalannya kami menanggung dosa mengenai orang-orang yang ummi. Surah Ali Imran ayat 75. Dari segi agama, mereka tidak menampakkan kegairahan, cuma ternyata amalan mereka ialah di sekitar melihat nasib, ilmu sihir dan seni gaib, iaitu meniup simpul tali, yang mana mengaitkan mereka dengan kelebihan sains dan ilmu kerohanian. Mereka berjaya dalam kaedah mencari duit dan berdagang. Sebenarnya, mereka memonopoli perdagangan bijiran, kurma,
arak, pakaian, ekspor dan import. Segala khidmat yang ditawarkan kepada orang Arab terpaksa dibayar dengan harga yang tinggi. Riba menjadi amalan kebiasaan di kalangan mereka. Paling ketara, mereka meminjamkan wang kepada orang Arab dengan jumlah yang besar untuk dibelanja dengan boros kepada para penyair upahan dan megah berbelanja, dan cagarannya ialah tanah yang subur bakal dirampas apabila gagal melangsai hutang. Mereka pintar menyogok rasuah dan sangat licik. Lazimnya mereka menjadi batu api di antara dua puak yang berjiran dan menghasut agar mereka bermusuhan dengan membuat onar yang mengakibatkan pertumpahan darah yang berlarutan. Apabila mendapati api permusuhan mula reda, mereka akan memulakan satu rencana licik baru yang memberi keuntungan kepada mereka agar berterusan, kerana pada akhirnya mereka lah yang meraih keuntungan dengan mengenakan faedah tinggi ke atas pinjaman untuk peperangan. Ada tiga puak Yahudi yang menjadi penduduk Yathrib, iaitu sekarang Madinah, iaitu Bani Qainuqa bersekutu dengan kabilah Al-Khazraj, Banu Al-Nadir dan Banu Quraizah yang bersekutu dengan Al-Aus yang tinggal di pinggir Madinah. Sudah menjadi fitrah perasaan membenci kepada perubahan baru dan benci mendalam kepada orang Arab kerana pesuruh Allah datang di kalangan mereka, bahkan daripada bangsa lain. Rasanya bukan di kalangan mereka, ya. Yang itu tak usah. Rasanya ayat ni kan kata kerana pesuruh Allah datang di kalangan mereka, bahkan daripada bangsa lain. Rasanya bukan daripada. Kerana pesuruh Allah bukan datangnya di kalangan mereka, bahkan daripada bangsa lain. Justru tidak mungkin mereka dapat menerimanya. Apalagi Islam diasaskan atas semangat berbaik-baik, menghapuskan sikap permusuhan dan benci, serta mewujudkan sebuah masyarakat madani yang melarang penyelewengan dan mengeratkan silaturahim. Dengan berperang kukuh kepada tata susila hidup ini yang membawa perpaduan di kalangan bangsa Arab yang kelak berusaha menafikan prasangka dan kepentingan Yahudi dalam semua peringkat sosial dan ekonomi, sekaligus puak-puak Arab akan cuba mengembalikan kemewahan mereka serta mendapat kembali tanah yang diperdaya melalui amalan riba. Orang Yahudi sememangnya sudah terhidu perkara ini semenjak seruan Islam yang akan bertapak di Yathrib, dan mereka tidak hairanlah dendam kesumat mereka amat mendalam dan benci kepada Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka tidak berani mendedahkan perasaan itu pada peringkat permulaan kebangkitan Islam. Peristiwa berikut membuktikan dengan jelas dendam kesumat yang terpendam dalam hati orang Yahudi terhadap perubahan politik dan agama Madinah. Ibnu Ishaq perawi Ibnu Ishaq perawi terkenal kepada ibu segala orang beriman, iaitu Safiyah radhiyallahu anhu. Ada menyebut bahawa Safiyah, anak perempuan Huyai bin Akhtab, berkata bahawa dia ialah anak yang paling disayangi oleh bapa dan bapa saudaranya Abu Yasir. Setiap kali apabila ternampaknya bermain dengan anak mereka, mereka memanjakannya lebih daripada anak-anak lain. Walau bagaimanapun, dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quba, dan pada suatu hari Bani Amr bin Auf bersama bapanya Huyai bin Akhtab
dan bapa saudaranya Abu Yasir bin Akhtab pergi menemui baginda dan tidak pulang-pulang sehingga maghrib, dan ketika pulang mereka begitu letih dan amat kecewa. Biasanya Safiyah bergegas menyambut mereka dengan senyuman. Pada hari itu agak lain, mereka tidak lagi memandang kepadanya disebabkan kekecewaan yang menimpa mereka. Dia terdengar bapa saudaranya Abu Yasir berkata kepada Ubay dan Huyai, "Benarkah itu Muhammad?" Menjawab seorang, "Ya, yalah, itulah dia. Aku bersumpah dengan nama Allah." "Betulkah kamu mengenalinya?" mereka bertanya. Dia menjawab, "Ya, hatiku mendidih dan merasa benci kepadanya." Satu lagi kisah menarik berlaku pada hari pertama Nabi SAW menjejak kaki ke Madinah, yang jelas menggambarkan kemelut minda dan kebimbangan yang menyelubungi orang Yahudi. Abdullah bin Salam, seorang rahib terkenal bijak di kalangan Yahudi, datang menemui Nabi SAW. Setibanya di situ, lalu dia bertanya berbagai soalan untuk memastikan kenabian baginda. Tidak lama selepas mendengar jawapan Nabi, terus dia memeluk Islam. Tetapi dia mengingatkan bahawa sekiranya orang-orangnya tahu keislamannya, mereka akan membuat berbagai fitnah mengenainya. Kemudian Nabi SAW memanggil beberapa orang Yahudi dan bertanya tentang Abdullah bin Salam, dan mereka mengaku kebijaksanaan dan kewibawaannya. Apabila baginda mendedahkan kepada mereka bahawa Abdullah sudah pun menganut Islam secara spontan, dan segera mereka mengubah pendirian, lantas mengutuk Abdullah dengan mengatakan bahawa dia ialah bapa segala kejahatan. Dalam satu riwayat lain, Abdullah bin Salam berkata, "Wahai kaum Yahudi, takutlah kamu kepada Allah, bahawasanya Allah itu Esa, dan tahukah kamu bahawa dia iaitu Muhammad ialah pesuruh Allah yang dihantar untuk membawa kebenaran kepada umat." Jawab mereka, "Kamu bohong. Inilah merupakan pengalaman pertama Nabi bersama Yahudi." Itulah corak politik di Madinah. Jaraknya 500 km dari Makkah, yang masih menjadi sumber ancaman dan seteru kental Islam, iaitu puak Quraisy. Selama 10 tahun mereka tinggal dengan ihsan Quraisy, tetapi tertakluk kepada berbagai-bagai kekejaman, pemulauan, gangguan dan kebuluran. Ditambah lagi dengan perang saraf besar-besaran dan propaganda agresif mereka. Apabila mereka berhijrah ke Madinah, segala kekayaan, tanah dan harta benda dirampas, isteri-isteri ditahan dan dihina serta diseksa dengan kejam. Orang Quraisy juga merancang dan cuba membunuh tokoh utama dalam penyebaran Islam, iaitu Muhammad SAW. Disebabkan kepimpinan Quraisy dalam hal ihwal duniawi dan agama diiktiraf oleh kalangan orang kafir Arab serta dianggap sebagai pengawal rumah suci, maka sedaya upaya mereka berusaha mempengaruhi orang Arab menentang Madinah serta memulau negeri itu dari segi sosial dan ekonomi. Menurut Muhammad Al-Ghazali, suasana perang sebenarnya wujud di antara si zalim Makkah dan Muslim di tengah kediaman mereka. Adalah bodoh untuk menyalahkan orang Muslim yang menyebabkan berlaku permusuhan berlarutan dan mengakibatkan kesudahan dahsyat memandangkan suasana yang sedang menyelubungi mereka. Orang Muslim Madinah berhak dengan sepenuhnya ketika itu untuk merampas kekayaan si zalim, mengenakan hukuman setimpal dan mengambil tindakan balas berganda ke atas mereka dengan tujuan memberi amaran agar tidak lagi melakukan sebarang tindakan bodoh terhadap orang Muslim dan kesucian mereka. Hal ini ialah masalah utama yang bakal dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW.
dan ia merupakan isu yang rumit untuk diselesaikan. Kita dapat mengatakan dengan yakin bahawa baginda dengan bijak dapat meminggur tanggungjawab kerasulan serta amanah yang diberi kepadanya terhadap kedua-dua tugas duniawi dan agama yang menjadi liability kepimpinannya di Madinah. Baginda memberikan ihsan atau hukuman kepada mereka yang lazimnya orang Islam harus menyesuaikan diri dengan penduduk tempatan menjalani proses pembentukan Islam di atas landasan hukum di kalangan orang-orang yang beriman. Siapa nak baca 24? Ustazah, saya tak boleh baca lama. Okey, tak apalah. Tak apa nak baca. Jadi kita nampak kan keadaan beza di antara Makkah dan Madinah. Sekarang ni di Madinah Nabi menghadapi beberapa pokok lah. Ustazah, tadi yang Safia tu, yang isteri Nabi ke tu? Ya. Kan? Safia. Kan tadi ada cerita Sofia bin Safia. Huyai. Ya. Dia Ya. ni daripada asal dia, bapak dia tu orang Yahudi kan. Sofia bin Huyai. Itu sebab disebut radhiyallahu an. Oh, itu sebab disebut ya. Radhiyallahu an. Disebut juga apa lagi satu? Ummul Mukminin tu. Ummul Mukminin. Dia terjemahkan Ummul Mukminin tu. Ibu orang yang beriman ke apa tadi. Kan? Ummul Mukminin tu makna isteri Nabi ya. Okey. Okey, siapa nak baca? Tak ada orang tu baca. Boleh. Siti Fatimah boleh. Boleh. Bab 24. Sebuah masyarakat baru terbina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah bersamaan 27 September 622 tahun Masihi dan tinggal di rumah Abi Ayub sebagai kediaman sementara. Tugas pertama Nabi SAW sebaik saja tiba di Madinah ialah membina sebuah masjid. Di tapak di mana unta tunggangan baginda turun berlutut. Tanah kepunyaan 2 orang anak yatim dibeli mereka. Nabi SAW sendiri turut membanting tulang membina masjid dengan mengangkut batu bata sambil menjebut bait syair. Takkan kena syair ke soalan? Ya Allah, tiada kebahagiaan dicari melainkan di akhirat. Aku sesungguhnya bermohon agar mengampuni puak-puak Ansar dan Muhajirin. Mereka membersihkan tapak dan membuang segala rumput rampai dan belukar, pokok palma dan sampah. Perkuburan orang kafir digali dan kemudian meratakannya sambil menanam pokok-pokok di sekelilingnya. Qiblat dibina menghadap ke Baitul Maqdis dengan membina 2 batang alang bumbung bagi menompang siling. Bangunan masjid berbentuk 4 segi berukuran lebih kurang 100 ela. Menghadap ke arah utara serta mempunyai 3 pintu pada setiap sudut. Sebuah bilik dikhaskan kepada Nabi sebagai kediamannya di sebelah bangunan terbina daripada batu bata dengan daun pokok palma sebagai silingnya. Di sebelah utara masjid dikhaskan satu tapak untuk orang Muslim yang tiada berkeluarga atau rumah. Azan untuk menyeru orang ramai ke masjid untuk bersolat diadakan pada peringkat awal pasca hijrah. Fungsi masjid bukan sahaja sebagai tempat beribadat dan solat, tetapi juga sebagai tempat perhimpunan orang Islam menyebarkan prinsip dan ajaran Islam. Ia juga berperanan sebagai tempat untuk menyelesaikan pencegahan pendapat supaya patuh kepada amalan Islam. Ia juga berfungsi sebagai markas untuk menangani segala urusan orang Islam serta tempat mesyuarat dan majlis pentadbiran. Selepas tugas pembinaan masjid selesai,
Nabi Muhammad SAW berusaha mengukuhkan persaudaraan di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin. Ia amat unik dalam sejarah dunia. Baginda menghimpun seramai 90 orang lelaki, separuh golongan Muhajirin dan separuh lagi Ansar di rumah Anas bin Malik. Di situ baginda meniupkan semangat ukhuwah dan bermuafakatan kedua-dua pihak. Antara lain apabila dua orang daripada mereka disatukan sebagai saudara dan kemudiannya meninggal dunia, maka harta si mati diwarisi oleh saudara seagamanya. Amalan ini berterusan sehingga ayat-ayat berikut diturunkan ketika Perang Badar. Dan peraturan mengenai pewarisan berjalan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Artinya, dalam pada itu orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah. Al-Anfal ayat 75. Pengertian persaudaraan sesama Islam menurut Muhammad Al-Ghazali ialah pertalian persaudaraan yang kuat tanpa perbezaan bangsa dan kuat akan meneguh kefahaman atau persepsi Islam. Malah tiada siapa lebih mulia di antara mereka kecuali ketakwaan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menekankan kepentingan ukhuwah Islam sebagai satu kontrak yang sah. Dan ia bukanlah kata-kata kosong tetapi amalan sah berhubung dengan pertalian darah dan harta. Semangat persaudaraan dan keakraban ini telah melahirkan perasaan tidak mementingkan diri di kalangan pengikut-pengikutnya. Sebagai contoh, Sa'd bin Al-Rabi' seorang Al-Ansar berkata kepada saudaranya Abdul Ar-Rahman bin Auf, "Aku ialah orang paling kaya di kalangan Ansar. Aku dengan sukacita berkongsi hartaku separuh untukku dan separuh lagi untukmu. Aku juga punya 2 orang isteri dan aku bersedia menceraikan seorang dan selepas tamat iddah bolehlah kamu mengawininya." Tetapi Abdul Rahman belum bersedia untuk menerima kedua-dua tawaran itu. Ya Ustazah? Yalah. Malah dia Okey, memohon teruskan. kepada Malah dia memohon kepada saudaranya itu seraya Teruskan. berkata, "Tolong tunjuk kepadaku pasar dan di situ bolehlah aku menguji nasibku dengan tanganku ini." Dan dia kemudiannya hidup mewah dan berkahwin atas usahanya sendiri. Orang Al-Ansar sentiasa murah hati kepada saudara mereka sesama Islam. Abu Hurairah melaporkan bahawa pada suatu masa mereka pergi menemui Nabi SAW memohon agar kebun kurma hendaklah dibahagi 2 sama banyak di antara orang Islam Madinah dan Mujahirin Mekah. Tetapi Nabi Muhammad SAW begitu gemar untuk membebankan ke atas mereka. Bagaimanapun, ia diputuskan supaya orang Muhajirin bekerja di kebun itu bersama orang Ansar dan hasilnya dibahagi sama banyak di antara mereka. Contoh di atas menunjukkan semangat pengorbanan, sikap mementingkan orang lain dan perasaan muhibah bagi puak Ansar dan juga perasaan berhemah, penghargaan dan hormat kendiri bahawa orang imigran itu sangat dekat dengan jiwa mereka. Orang Ansar pula sekadar mengambil keperluan untuk menjalani hidup sederhana. Pendeknya, dasar ukhuwah dan saling membantu ini adalah bijak dan kena pada waktunya dan sekaligus menyelesaikan masalah rumit dengan cara yang menakjubkan dan wajar. Sebuah piagam bermuafakatan Islam. Baru saja selesai Nabi Muhammad SAW membentuk satu cara ukhuwah di kalangan orang-orang Islam.
Kini baginda berura-ura untuk mewujudkan perhubungan mesra di antara orang Islam dan puak-puak kafir di tanah Arab. Baginda membentuk persetiaan yang bertujuan melenyapkan perasaan dendam dan pertikaian antara puak zaman jahiliyah. Baginda begitu teliti dan tidak meninggalkan sebarang ruang dalam piagam itu yang kelak akan mengembalikan gejala tradisi jahiliyah meresapi samula atau mencabuli persekitaran baru yang sedang dibentuk oleh baginda. Di bawah ini diperturunkan sebahagian daripada fasa piagam itu. Dengan nama Allah yang penyayang lagi mengasihi. Ini ialah sebuah dokumen dari Muhammad Rasulullah Allah mengenai puak muhajirin, ansar dan pengikut yang berjuang bersama mereka. 1. Mereka adalah satu bangsa untuk mengecualikan orang lain. 2. Muhajirin Quraisy bersatu sama sendiri dan membayar hutang darah di kalangan mereka, membayar wang tebusan secara terhormat dan membebaskan tawanan mereka. Setiap puak ansar bersatu sesama sendiri. Sebagai permulaan, setiap suku di kalangan mereka akan membayar wang tebusan bagi membebaskan tawanan keluarga mereka. 3. Orang Islam tidak akan meninggalkan sesiapa pun di kalangan mereka dalam keadaan miskin tanpa menebus mereka dengan wang atau wang darah dalam bentuk barangan. 4. Sesiapa memberontak atau menyebar perseteruan dan menghasut, maka setiap orang Islam yang takutkan Allah hendaklah menentangnya walaupun anak sendiri. 5. Seorang Islam tidak dibenarkan membunuh orang Islam lain, juga tidak akan membantu orang kafir untuk menentang orang Islam. 6. Naungan Allah dilimpahkan ke atas orang Islam yang sentiasa merendah diri. 7. Orang-orang Islam hendaklah saling bantu-membantu antara satu sama lain. 8. Orang Yahudi yang mengikut orang Islam akan mendapat bantuan dan pertolongan. Mereka tidak boleh dicederakan, juga tidak berpihak kepada musuh untuk menentang mereka. 9. Ketenteraman orang Islam tidak boleh diganggu-gugat. Tiada sebarang kedamaian dibuat apabila orang-orang Islam berperang di jalan Allah. Syarat-syaratnya hendaklah adil sama rata untuk semua. 10. Adalah haram bagi orang Islam yang berpegang kepada dokumen ini dan percaya kepada Allah dan hari kiamat membantu atau memberi perlindungan kepada penjenayah. Sesiapa yang memberi perlindungan dan bantuan akan dilaknati dan dimurkai Allah pada hari kiamat. Mereka tidak akan diampun. 11. Sebarang perselisihan pendapat berhubung dengan persetiaan ini hendaklah dirujuk kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ke-12. Membunuh orang Islam secara sengaja tanpa alasan kukuh akan mengakibatkan pembunuh dibunuh kecuali penganjur menganggapnya lain. Hadiah itu berdasarkan kebijaksanaan dan kepintaran baginda yang sedang membina landasan bagi sebuah masyarakat baru. Tidak syak lagi bahawa fenomena ini meninggalkan kesan kepada orang Muslim. Baginda membawa mereka ke dalam sinar cahaya pendidikan Islam, membersihkan jiwa mereka, mengajak mereka kepada kebenaran dan kelakuan terpuji serta berusaha menyuntik ke dalam diri mereka etika silaturahim, kecermalangan, kehormatan, bersolat dan paling utama ialah taat perintah Allah dan pesuruhnya. Di bawah ialah himpunan kata-kata hikmah yang ditanam ke dalam minda pengikut-pengikutnya. Seorang bertanya kepada pesuruh Allah SAW yang mana satu merit terbaik dalam Islam. Jawab Nabi SAW katanya, sesiapa yang memberi makan dan mengucapkan salam kepada seseorang yang kamu kenal,
ataupun tidak dikenali. Kata Abdullah bin Salam, apabila Nabi SAW tiba di Madinah, aku pergi melihatnya dan segera mengenalinya bahawa dia bukan seorang pendusta. Perkara pertama kata Nabi SAW ialah hulurkan salam sejahtera di kalangan kamu, beri makan kepada yang memerlukan, pelihara hubungan keluarga, dirikan solat pada waktu malam ketika orang lain sedang tidur, kemudian kamu dengan tenang akan memasuki taman syurga. Dan katanya lagi, orang Muslim ialah orang yang datang daripada lidah dan tangan Muslim yang selamat. Baginda berkata, tiada di kalangan kamu benar-benar beriman sehingga kamu kasihkan saudara kamu seperti mengasihi diri sendiri. Dan berkata lagi, dia tidak akan dimasukkan ke syurga selagi jirannya tidak diselamatkan daripada perbuatan mungkar. Dan katanya, seorang Muslim ialah saudara seorang Muslim lain, dia tidak sekali-kali boleh ditindas atau menafikannya. Sesiapa yang melepaskan daripada kepiluan dunia, maka Allah akan melepaskan kepiluannya pada hari kiamat. Sesiapa yang melindungi seorang Muslim, Allah akan melindunginya pada hari penentuan. Rasulullah berkata lagi, mencaci seorang Muslim ialah satu kezaliman dan melawannya ialah perbuatan kufur. Dan berkata lagi, membuang sesuatu yang berbahaya di jalan ialah satu kebajikan. Dan berkata lagi, kebajikan akan menghilangkan dosa seperti menjuruskan air ke api. Katanya lagi, dia bukanlah orang beriman sebenar ketika hendak tidur. Dia tahu bahawa jirannya dalam kelaparan. Katanya lagi, tunjukkan belas kasihan kamu kepada mereka di dunia ini. Justru Allah akan memberi ihsan kepada kamu di akhirat. Katanya lagi, memadamkan api kemarahan dengan kebajikan ataupun menyebut kata-kata yang baik. Katanya lagi, pakaikan kain kepada orang Muslim yang kurang pakaian, maka kamu akan mendapat pakaian cantik dari syurga. Beri makanan kepada seorang Muslim yang lapar, maka kamu akan mendapat buah-buahan syurga dengan kehendak Allah. Dan kalau kamu memberi minuman kepada orang Muslim yang dahaga, Allah akan menyediakan kamu minuman dari madu yang abadi. Baginda yang sentiasa menggesa orang beriman agar berbelanja ke arah kebajikan kerana ia merupakan sifat mulia yang harus ditanam dalam lubuk hati masing-masing, katanya. Dalam usaha memupuk rasa kasih mengasihani di kalangan orang beriman yang diibaratkan sebagai anggota manusia, apabila mata mengalami kesakitan, seluruh anggota juga turut sakit. Apabila kepala sakit, seluruh anggota juga akan turut sakit. Baginda berkata, ikatan persaudaraan di antara dua orang Muslim bagaikan bahagian-bahagian sebuah rumah, yang satu akan memperkuatkan yang satu lagi agar tetap dan tegap. Baginda berkata lagi, jangan menyimpan niat jahat terhadap seseorang Muslim. Jangan dengki kepada Muslim lain. Jangan menentang seorang Muslim lain dan menyingkirnya. Wahai sekalian hamba Allah, bersaudaralah kamu antara satu dengan lain. Ia tidaklah mencabuli hak seorang Muslim dengan meninggalkan saudaranya selama 3 hari. Nabi SAW juga tidak menggalakkan tabiat meminta bantuan orang lain. Tabiat meminta bantuan orang lain kecuali bagi mereka yang benar-benar dhaif. Baginda sentiasa memberitahu sahabat-sahabatnya tentang kelebihan sifat, kemuliaan dan anugerah Allah yang berkaitan dengan solat dan ibadat yang telah ditentukan. Baginda juga sering mengemukakan bukti untuk dikaitkan dengan wahyu secara fizikal dan rohania yang diturunkan kepadanya.
Dengan demikian, baginda mengingatkan mereka tanggungjawab dan tugas terhadap seluruh Islam. Pada waktu yang sama, menuntut agar memahami dan merenunginya dengan sedalam-dalamnya. Sila sambung. Maaf, Ustazah. Bateri dah lemah. Suara dah habis. Orang dah jadi 2. Wah, itulah. Dah habis dah. Belum? Kak Asnah sambung Boleh. Okey, boleh. Kak Dah. Kau Cik Pan nak sambung. Tengok belakang dia ni. Inilah usaha-usaha. Ayat mana dah, Mas? 187. Paragraf 187. Ha, Okey. para 2. Okey, para 2. Inilah usaha. Inilah usaha-usaha baginda untuk memaksimalkan akhlak dengan menyuntik ke dalam jiwa mereka nilai-nilai mulia lagi unggul supaya mereka menjadi contoh generasi akan datang. Pada suatu masa, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, sekiranya anda ingin mengikut contoh baik, maka anda hendaklah berpegang kepada tradisi orang terdahulu kerana orang yang masih hidup mudah menjadi mangsa penindasan sekaligus iman mereka menjadi goyah. Contohilah jejak langkah para sahabat Muhammad. Dalam negeri ini, merekalah orang paling cemerlang, warang, bijak dan tidak bersikap bermegah-megah. Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi SAW dan di kalangan para sahabat terdapat banyak sekali kelebihan merit, kemuliaan dan anugerah Allah terbit daripada ketaatan mereka menunaikan solat dan ibadat. Inilah amalan baginda untuk meningkatkan moral serta menanam sifat mulia dan unggul agar menjadi contoh generasi akan datang. Tegas Abdullah bin Mas'ud lagi, sekiranya anda ingin mengikut contoh yang baik, maka anda hendaklah mengekalkan tradisi baik orang yang telah mati kerana mereka yang hidup mudah menjadi mangsa penindasan dan iman mereka menjadi goyah. Mereka yang paling unggul dalam negeri ini ialah orang yang warak, bijak dan tidak bermegah-megah. Allah, ini dia ulang ke? Allah memilih mereka untuk menemani Nabi SAW demi menegakkan agama Allah. Justru menjadi satu kewajipan untuk mengenali gaya hidup mereka yang menarik, mengikut jalan benar yang dilalui mereka dan patuhi sebanyak mungkin pekerti mereka serta hayatilah perjalanan riwayat hidup mereka. Mereka sentiasa berada di jalan yang diredai Allah. Contoh paling unggul ialah Rasulullah SAW yang mana akhlak mulia itu boleh dilihat dari aspek kesempurnaan, bakat, mulia, ketinggian budi serta kelakuan terpuji. Oleh itu, baginda bertakhta di dalam setiap hati kita. Tiada bahasa dapat diungkapkan bagaimana para sahabat akan berlumba-lumba untuk menirunya dan berusaha ke arah itu. Inilah sifat dan kualiti yang menjadi asas sebuah masyarakat baru yang ingin dibina Nabi SAW dan ia kelak menjadi sebuah masyarakat paling menakjubkan dan paling terhormat terakam dalam sejarah. Di atas landasan ini, baginda berjuang menyelesaikan masalah yang tertangguh sekian lama dan pada akhirnya memberi peluang kepada umat manusia menarik nafas lega setelah
melalui satu perjalanan berliku-liku lagi gelap dan penuh berduri. Semangat juang yang tinggi menjadi satu-satunya asas kukuh untuk mewujudkan sebuah masyarakat baru yang berpadu serta kebal daripada segala ancaman masa dan mampu mengubah perjalanan hidup manusia sejagat. Okey, yang ke-25, suatu pakatan kerjasama dengan orang Yahudi. Itu kita Sebagai tengok kan sahabat- tadi. Ha. Kakak banyak pesan Nabi kan? Pesan Nabi yang kita baca dan katanya tu makna hadis Nabi lah. Kalau ada ni apa ni dia punya nas tu setengah-setengah yang saya ingat dia kata al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di dalam muka surat 185 orang muslim ialah seorang yang datang daripada lidah dan tangan muslim yang selamat. Kalau kita baca itu kita faham tak? Seorang muslim ialah seorang yang datang daripada lidah dan tangan muslim yang selamat. Itu hadis itulah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi lisan wa yadihi. Maksud itu apa? Itulah seorang muslim tu maknanya dia adalah seorang yang selamat daripada daripada kata nista orang muslim yang lain terhadap dia. Itu maksud dia tu. Ialah seorang muslim yang datang daripada lidah dan tangan muslim yang selamat. Mana kalau kita baca tak faham macam mana kan. Jadi maksudnya seorang muslim tu ialah dikehendaki ialah muslim yang dia tu selamat daripada kata nista seorang muslim yang lain terhadap dia, yang datang daripada lidah, tangan dan selamat dia daripada mungkin tangan tu maksudnya kiranya mungkin dia dengan seorang Islam yang lain dia tak adalah nak bertumbuk ke nak membunuh ke, selamatlah dia. Seorang muslim tu dia selamat daripada daripada seorang muslim yang lain dari segi kata-kata dan dari segi itulah selamat juga dari segi tangan orang muslim yang lain. Mungkin orang tu buat dia ke, bunuh dia ke, pukul dia ke. Dah tikam belakang lah kot Ustazah. Itulah. Itu makna yang banyakkan ni ada ke dalam hadis-hadis yang disebutkan. Membuang satu yang berbahaya di jalan ialah satu kebajikan kan. Mana ada juga di dalam hadis mana dia kata kita buang satu benda yang berbahaya di jalan adalah satu kebajikan. Mana walaupun benda tu kecil tapi benda tu berbahaya, bila kita buat itu makna kita sudah menghilangkan membuang satu yang berbahaya di jalan, mana kita telah membuat satu kebaikan. Ada banyaklah lagi hadis-hadis yang lain tu. Okey, lagi. Okey. Suatu pakatan kerjasama dengan orang Yahudi. Sebaik sahaja berhijrah ke Madinah dan selepas masyarakat Islam mantap serta kukuh dari segi pentadbiran, politik dan ideologi perpaduan, barulah Nabi SAW menggubal peraturan tentang hubungan orang Islam dengan bukan Islam. Usaha ini dilakukan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan kemewahan bagi manusia. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menanam semangat bersatu padu dan harmoni dalam wilayah pentadbiran baginda khususnya. Dari segi kependudukan, orang yang paling hampir dengan masyarakat Madinah ialah orang Yahudi. Sungguh pun perasaan dendam dan niat jahat masih tertanam
dalam jiwa orang Yahudi, tetapi mereka tidak menunjukkan sikap pertentangan atau permusuhan. Nabi mengambil keputusan mengesahkan satu perjanjian dengan orang Yahudi ini tentang pasal-pasal yang memberi kebebasan beragama dan harta benda mereka. Baginda tidak berniat dalam apa jua polisi yang membabitkan penyikiran, rampasan harta, tanah atau sebarang permusuhan. Perjanjian ini termasuk dalam konteks sebuah kerangka persetiaan yang besar, yang lebih besar, membabitkan perhubungan di kalangan orang Muslim. Peruntukan dalam perjanjian itu yang paling mustahak seperti berikut. 1. Orang Yahudi daripada Bani Auf. Orang Yahudi daripada Bani Auf ialah satu kaum yang tinggal bersama-sama orang-orang beriman. Orang Yahudi dan orang Islam boleh melakukan ibadat agama masing-masing. 2. Orang Yahudi bertanggungjawab ke atas perbelanjaan mereka. Demikian juga orang Islam dengan perbelanjaan mereka. 3. Sekiranya diserang oleh pihak ketiga, masing-masing hendaklah membantu antara satu sama lain. 4. Kedua-dua pihak hendaklah berunding antara satu sama lain. Sikap saling memahami hendaklah berasaskan perkara makruf, sementara perkara mungkar hendaklah dijauhi. 5. Tidak ada siapa pun yang boleh melakukan kemungkaran yang membawa prasangka kepada pihak satu lagi. 6. Pihak yang dizalimi hendaklah dibantu. 7. Orang Yahudi akan menyumbang kepada perbelanjaan perang selagi mereka berjuang bersama-sama orang beriman. 8. Madinah kekal sebagai tempat suci dan selamat daripada huru-hara bagi mereka yang menerima perjanjian ini. 9. Sekiranya timbul sebarang perselisihan antara penanda tangan perjanjian, Allah yang Maha Kuasa dan pesuruhnya akan menyelesaikan perbalahan itu. 10. Penanda tangan perjanjian akan memulaukan perdagangan orang Quraisy, juga tidak menghulur sebarang bantuan kepada mereka. 11. Setiap pihak hendaklah menyumbang bagi mempertahankan Madinah dalam kawasannya daripada serangan orang luar. 12. Perjanjian ini juga tidak akan menyekat mana-mana pihak untuk menuntut bela dari segi undang-undang. Selepas pengesahan perjanjian ini, Madinah dan sekitarnya menjadi sebuah negeri perikatan dengan bandar Madinah sebagai ibu kota dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua dan kuasa pentadbiran terletak sepenuhnya di tangan orang Muslim, malah menjadi sebuah ibu kota orang Islam. Bagi memperluaskan zon yang aman lagi selamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mula membuat perjanjian yang sama dengan puak-puak lain yang tinggal di sekitar negeri baginda. Ustazah nak ni? Nak? Tak ada. Okey. 26. Nabi di medan perang. Orang-orang Quraisy bukan sahaja terasa hina dengan penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama para sahabat setianya, malah timbul perasaan cemburu terhadap kuasa baginda sedang berkembang di Madinah. Justru mereka sentiasa berwaspada terhadap orang-orang Muslim yang masih tinggal di Makkah, menyeksa mereka dengan berbagai cara.
Secara sulit mereka berhubung dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang kafir Madinah, merangkap bakal ketua kabilah Aus dan Khazraj sebelum hijrah Nabi. Mereka memberi kata dua yang keras serta mengarahnya melawan Nabi atau mengusirnya. Kalau tidak, mereka akan melancar tindakan ketenteraan besar-besaran yang kelak melenyapkan pengikut-pengikutnya dan mengharamkan kaum wanitanya. Abdullah bin Ubay bin Salul terasa kedudukan dan pemerintahannya tercabar, lalu menyambut arahan orang Quraisy itu dengan positif. Dia mengarahkan para penyokongnya untuk mengatasi pengaruh orang-orang Muslim. Apabila terdengar mengenai pakatan jahat itu, Nabi SAW memanggil Abdullah dan menegurnya agar berhati-hati dan waras dalam tindakan serta memberi amaran supaya tidak terperangkap dengan muslihat jahat itu. Tetapi orangnya mungkin bersikap penakut atau sebab tertentu tidak setuju dengan cadangan itu. Baginda pun bagaimanapun ketua mereka kelihatan patuh dengan keputusan orang-orangnya, tetapi dalam hati masih terpendam keinginan bersubahat dengan Quraisy dan Yahudi yang dengki. Beberapa pertempuran kecil dan provokasi membuka jalan ke satu konfrontasi besar antara orang Muslim dan penyembah berhala. Sa'ad bin Mu'ad, seorang tokoh terkemuka Ansar, mengumumkan keputusannya untuk mengerjakan umrah dan menuju ke Mekah. Di sana Umayyah bin Khalaf mengajarnya bagaimana melakukan ibadat tawaf. Abu Jahal, musuh utama Islam, apabila nampak Sa'ad di tempat suci itu lalu mengugut akan membunuhnya sekiranya dia tidak ditemani Umayyah. Tanpa perasaan dan degil, Sa'ad mencabarnya dengan tindakan bodoh Abu Jahal dan menerima risiko kehilangan kabilah mereka. Tindakan provokasi berterusan dan orang Quraisy mengirim satu nota ugutan untuk membunuh orang-orang Muslim di tanah air mereka sendiri. Nabi SAW mendapat maklumat daripada sumber yang dipercayai bahawa ugutan itu tidak lagi bersifat kata-kata tetapi terbukti rancangan dan plot jahat sedang diatur oleh musuh-musuh Islam. Langkah keselamatan segera diambil dan suasana berjaga-jaga diatur, termasuk menempatkan kawalan keselamatan di sekitar rumah Nabi SAW dan tempat-tempat yang strategik. Aisyah radhiyallahu anhu merawikan bahawa Rasulullah SAW sedang berbaring di katilnya pada satu malam sebaik tiba di Madinah dan bersabda, "Ada tidak di kalangan para sahabat aku seorang yang warak untuk mengawasi aku pada malam ini?" Jawab Aisyah radhiyallahu anha, "Memang kami berjaga-jaga apabila terdengar bunyi senjata bergerencing." Ujar lagi baginda, "Siapa dia?" Seorang lelaki berkata, "Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas." Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Apa maksud kedatangan kamu kemari?" Jawabnya, "Hamba bimbang sesuatu berlaku kepada engkau, wahai Rasulullah SAW. Lantas datang
menawarkan diri berkhidmat sebagai pengawal. Lantas baginda merestuinya dan terus tidur. Keadaan berjaga-jaga berterusan tanpa berhenti-henti sehinggalah turun firman Allah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ya'asimuka minan nas. Artinya Allah juga memeliharamu daripada kejahatan manusia. Surah Al-Ma'idah ayat 67. Ketika itu Nabi SAW menjenguk melalui kubah rumahnya dan menyuruh orangnya beredar dari situ. Dan di sini jelas bahawa Allah mengambil tugas awal baginda. Rancangan khianat itu tidak sahaja disasarkan kepada baginda tetapi juga kepada seluruh kehidupan umat Islam. Sementara penduduk Madinah menyediakan perlindungan selamat kepada Nabi SAW dan para sahabat. Orang Badui di padang pasir mula melihat mereka dari sudut yang sama dan melarang sebarang tindakan atas semua orang Islam. Pada peringkat ancaman orang Quraisy yang semakin berbahaya kerana meneruskan rancangan durjana dan agresif, Allah Maha Kuasa mengizinkan orang Muslim mengangkat senjata menentang orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Artinya, diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi iaitu oleh golongan penceroboh kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka iaitu untuk mencapai kemenangan. Versi ini diturunkan dalam konteks lebih luas tentang perintah Allah untuk menghapuskan semua aspek kepalsuan dan menghormati segala lambang dan ibadat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina immakkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atawu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Artinya, iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusannya. Surah Al-Hajj ayat 41. Tidak syak lagi bahawa keizinan untuk berperang diturunkan di Madinah selepas penghijrahan, bukan di Makkah. Namun tarikh yang tepat masih menjadi tanda tanya. Keizinan berperang sememangnya sudah bersedia, namun melihat dari segi kedudukan geografi adalah bijak bagi orang Muslim mengawal jalan dagang yang menuju ke Makkah. Untuk merealisasi matlamat strategi ini, Nabi SAW terpaksa memilih antara dua pilihan. Membuat pakatan tidak berperang dengan puak-puak yang mendiami sepanjang laluan itu, atau antara laluan-laluan itu dan Madinah. Dalam hubungan ini, Nabi telah pun menandatangani perjanjian dengan Yahudi dan puak-puak berjiran, iaitu pakatan kerjasama dan hidup kejiranan.
B. Menghantar pasukan bersenjata untuk memastikan laluan di sepanjang jalan perdagangan itu aman. Miss, Ustazah nak ni? Tak ada. Teruskan lah. Mula dah nak masuk dalam Misi, perang ni. misi Badar. perang Badar dan penaklukan. Dengan matlamat melaksanakan rancangan ini, orang Muslim memulakan gerakan ketenteraan yang sebenar. Pada mulanya, dalam bentuk pasukan peronda meninjau untuk meneroka kedudukan laluan di sekitar Madinah dan laluan lain menuju ke Makkah dari segi geografinya, sambil tidak ketinggalan membuat permuafakatan dengan puak-puak yang berdekatan. Nabi mahu menunjukkan kepada orang-orang kafir, Yahudi dan juga Badui di sekitar itu bahawa orang-orang Muslim sudah dapat mengatasi kerisauan lampau dan kini dilihat begitu kuat untuk dihukum dengan serangan. Baginda juga ingin mempamerkan kekuatan pengikut-pengikutnya dengan tujuan memberi peringatan kepada orang Quraisy agar tidak melakukan tindakan bodoh terhadap baginda yang kelak akan melumpuhkan kegiatan ekonomi serta pencarian rezeki mereka. Oleh itu, mereka harus menghentikan penindasan ke atas orang-orang Muslim yang teraniaya dan kini ditahan di Makkah. Akhirnya membuka peluang baginya untuk menyeru ajaran Islam dengan bebas. Berikut ialah gerakan misi ini dan tugas yang diarahkan. Satu Platon Saif Al-Bahar diketuai Hamzah bin Abdul Muttalib dihantar pada bulan Ramadan tahun pertama Hijrah bersamaan 623 Masihi yang terdiri daripada 30 orang muhajirin yang tugas mereka memintas satu kafilah kepunyaan Quraisy. Kafilah ini terdiri daripada seramai 300 orang termasuk Abu Jahal bin Hisham. Kedua-dua pasukan ini bertemu di antara satu dengan lain dan bersedia untuk bertarung. Majdi bin Am yang berbaik dengan kedua-dua pihak kebetulan berada di situ telah berjaya menghalang mereka daripada bertempur. Pada peristiwa itu, Nabi SAW mengurniakan panji-panji pertama dalam sejarah Islam. Ia berwarna putih dan diserahkan kepada Kinaz bin Husain Al-Ghanawi untuk dibawa bersama. Dalam bulan Syawal tahun pertama Hijrah bersamaan bulan April 623 tahun Masihi, Rasulullah SAW menghantar Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib yang mengetuai pasukan berkuda seramai 60 orang muhajirin ke satu tempat bernama Bad Rabih, di mana mereka bertemu Abu Sufyan yang mengetuai sebuah kafilah seramai 200 orang. Berlaku panah memanah di antara mereka tetapi bukan pertempuran sebenar. Suatu yang menarik ialah dua orang Muslim, Al-Miqdad bin Am Al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan Al-Mazini berpaling tadah daripada kafilah Quraisy lalu menyertai kumpulan Ubaidah. Pembawa panji-panji Islam ialah Mistah bin Attahah bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Yang ketiga, dalam bulan Zulkaidah tahun pertama bersamaan bulan Mei tahun 623 Masihi, Nabi SAW menghantar pula Sa'ad bin Abi Waqqas mengetuai pasukan berkuda seramai 20 orang. Mereka diarah meronda ke satu daerah melewati
Al-Qarar. Setelah mengembara selama 5 hari, mereka tiba ke satu tempat dan mendapati kafilah unta Quraisy telah pun berlepas pada hari sebelumnya. Seperti biasa, pembawa panji-panji putih ialah Al-Miqdad bin Am. 4. Pada bulan Safar tahun kedua bersamaan 623 Masihi, Rasulullah SAW sendiri mengetuai seramai 70 orang kebanyakan muhajirin menuju ke Ghazwah Al-Abwa ataupun Waddad yang bertujuan memintas satu kafilah unta Quraisy. Baginda meninggalkan urusan pentadbiran di Madinah kepada Sa'ad bin Ubadah. Tetapi apabila tiba di Waddad, satu tempat di antara Mekah dan Madinah, baginda dapati tiada siapa di situ. Namun dalam proses kempen ini, baginda membuat satu pakatan tidak berperang dengan Amr bin Makashi Al-Damari. Syarat pakatan sebagai berikut. Ini adalah sebuah dokumen daripada Muhammad, pesuruh Allah, berhubung dengan Bani Damrah yang ia dijanjikan keamanan dan keselamatan harta dan kehidupan mereka. Mereka boleh meminta bantuan daripada orang Islam kecuali mereka menentang agama Allah. Mereka juga dijangka menyambutnya dengan positif sekiranya Nabi memohon bantuan. Ini merupakan pelanggaran pertama di bawah pimpinan pesuruh Allah. Ia mengambil masa selama 15 hari dengan panji-panji putih dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. 5. Pelanggaran Uwad berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijrah bersamaan 623 tahun Masihi. Nabi SAW mengetuai seramai 200 orang sahabat bergerak ke Buwad untuk meminta satu kafilah Quraisy mengandungi 100 orang dan 2,500 ekor. Di antara yang menyertai kafilah itu ialah Umayyah bin Khalaf. Apabila baginda tiba di Buwad, kafilah itu telah pun berlepas. Sebelum meninggalkan Madinah, baginda memberi mandat kepada Sa'ad bin Mu'adh menjalani urusan sehingga baginda pulang. 6. Pelanggaran Safwan berlaku pada Rabiul Awal tahun kedua Hijrah bersamaan tahun 623 Masihi. Apabila Qars bin Jabir, ketua sekumpulan orang kafir, menyerang padang ragut Madinah dan merampas beberapa ekor binatang ternakan. Manakala Nabi SAW mengetuai tentera Islam seramai 70 orang meninggalkan Madinah untuk menentang pencerobohan tersebut. Baginda bergerak mencari mereka sehingga tiba ke satu tempat bernama Safwan dekat Badar, tetapi tidak dapat mengejar mereka. Serangan ini dikenali sebagai pelanggaran Badar yang pertama. Semasa ketiadaan baginda, Madinah ditadbir oleh Zaid bin Harithah. Sementara panji-panji pengenalan berwarna putih diamanahkan kepada Ali bin Abi Talib. 7. Pelanggaran Bil Syairah berlaku dalam bulan Jamadil Awal dan Jamadil Akhir tahun kedua Hijrah bersamaan November dan Disember 623 Masihi. Nabi SAW mengetuai tentera seramai 150 hingga 200 sukarelawan dengan 330 ekor unta dan menunggangnya secara bergile-gile bagi memintas satu kafilah Quraisy.
Baginda tiba di Til Usyairah, tetapi unta telah pun berlepas beberapa hari sebelumnya. Haiwan itu adalah unta sama yang digunakan untuk memintas kafilah Quraisy ketika pulang dari Syam, dan ia merupakan faktor yang menyebabkan meletusnya perang Badar. Dalam kempen ini, Nabi SAW menandatangani pakatan tidak menyerang dengan Bani Mudalib dan sekutunya Bani Dumrah. Abu Salamah bin Abdul Al-Asad Al-Makhzumi diberi mandat menguruskan pentadbiran Madinah semasa ketiadaan baginda. 8. Peristiwa Platon Nakhalah berlaku pada bulan Rejab tahun kedua Hijrah bersamaan Januari 624 Masihi. Rasulullah SAW mengurus Abdullah bin Jahsi Asadi ke Nakhlah dengan mengetuai seramai 12 orang muhajirin beserta 6 ekor unta. Abdullah diberi sepucuk surat oleh Nabi SAW, tetapi dengan arahan membaca selepas 2 hari. Membacanya selepas 2 hari. Dia patuh kepada arahan dan mendapati bahawa dia diperintahkan pergi ke satu tempat bernama Nakhlah, terletak di antara Makkah dan Taif, untuk memintas satu kafilah Quraisy serta mendapatkan maklumat tentang tujuan mereka. Dia memaklumkan kandungan surat kepada para pengikutnya yang dengan membabi buta menurut perintah itu. Kafilah yang membawa mak dan kismis, bekalan makanan dan barangan lain akan melewati Nakhlah. Turut dalam rombongan kafilah itu ialah tokoh Quraisy seperti Amr bin Al-Hadrami, Uthman bin Naufal dan 2 orang anak lelaki Abdullah bin Al-Mughirah dan lain-lain. Orang-orang Muslim berbincang sama sendiri mengenai pertempuran dengan mengambil kira bulan Rejab, bulan suci, sedangkan kegiatan berperang hendaklah ditangguhkan di tanah Arab ketika itu sama seperti bulan-bulan Zulhijjah, Zulkaidah dan Muharram. Tetapi akhirnya mereka bersetuju untuk menyerang, dan dalam pertempuran itu Amr bin Al-Hadrami terkorban kena panah, sementara Uthman dan Al-Hakim ditawan dan Naufal melepaskan diri. Mereka pulang dengan membawa rampasan perang dan 2 orang tawanan. Mereka memperuntukkan 1/5 rampasan perang kepada Allah dan pesuruhnya dan selebihnya untuk mereka. Pesuruh Allah SAW membatalkan tindakan itu dan menggantung sebarang tindakan berhubung dengan unta dan 2 orang tawanan kerana mengambil kira bulan larangan yang dinyatakan tadi. Di pihak orang kafir, mereka mengambil kesempatan untuk memfitnah orang-orang Muslim serta menuduh mereka mencabuli bulan suci yang sepatutnya dipatuhi. Cakap-cakap yang tidak memberi faedah mengakibatkan kepedihan di pihak para sahabat Nabi Muhammad, sehinggalah tiba wahyu yang menghilangkan kedukaan mereka dengan memberi jawapan muktamad serta menjelaskan bahawa kelakuan orang-orang kafir pada keseluruhannya lebih jijik dan dahsyat dibandingkan dengan tindakan orang-orang Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Artinya, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah berdosa besar, tetapi perbuatan menghalang orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjidil Haram iaitu ke Mekah serta mengusir penduduknya dari situ, semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angka fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Surah Al-Baqarah ayat 217. Firman Allah ini jelas menunjukkan bahawa kekacauan yang dibangkitkan oleh orang-orang kafir tidak berasas. Hakikatnya tempoh suci yang dikatakan itu telah dicabuli oleh mereka berkali-kali ketika memerangi dan menindas penganut Islam. Segala harta benda termasuk rumah orang Islam telah dicabuli, bahkan nyawa Nabi SAW menjadi sasaran mereka berkali-kali. Ringkasnya, dakwah mereka itu layak digambarkan sebagai biadab dan bernoda. Melihat kepada peristiwa perang Badar itu, tidak berlaku sebarang rampasan harta benda atau pembunuhan oleh orang-orang Islam dan ia hanya berlaku apabila orang-orang kafir melakukan jenayah di bawah kepimpinan Qar bin Ja'far al-Fahri. Sebenarnya orang kafirlah yang memulakan tindakan sedemikian. Tidak hairan bahawa perbuatan terkutuk itu ialah sifat semula jadi mereka yang rakus. Tidak berapa lama selepas peristiwa itu, 2 orang tawanan itu dibebaskan dan duit tebusan darah diberi kepada bapa saudara mangsa yang terbunuh. Selepas peristiwa itu, barulah orang Quraisy sedar bahawa bahaya sebenar datangnya daripada pihak Madinah. Mereka mendapat tahu bahawa Madinah diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga serta memerhati dengan dekat kafilah perdagangan mereka. Ketika itu, mereka mendapat maklumat bahawa orang-orang Islam itu telah memperluaskan dan memanjangkan aktiviti ketenteraan mereka ke atas daerah menjangkau 300 batu serta boleh meletakkannya di bawah kawalan mereka. Perlu diingat bahawa orang-orang Makkah tidak mudah digertak. Bahkan mereka terlalu keras kepala untuk menerima hakikat kebangkitan kuasa baru Islam. Mereka berazam, tetapi semua itu membawa kepada kejatuhan disebabkan tangan-tangan mereka sendiri dan mempercepatkan kejatuhan mereka dalam perang Badar. Sebaliknya, orang-orang Islam dan di bawah perintah Allah mengarah mereka berperang dalam bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Kita sudah sekat ni dulu kot. Okey. Sudah. Ini maknanya menunjukkan kepada bukan berlaku perang Badar yang besar tu lagi, belum lagi. Ini baru bunga-bunga ya. Sebab tu dia kata sini dia kata perang Badar kan. Perang Badar. Sebab tak ada apa, dia kata tak ada rampasan, tak ada sebarang rampasan berlaku apa semua. Dan kita bolehlah buat sikit apa kesimpulan ke tentang perang Badar. Perang Badar ni. Perang Badar macam mana berlaku. Nanti
akan datang ni barulah perang Badar Al-Kubra, Al-Badarul Kubra yang disebutkan, perang Badar, penentuan pertama dalam sejarah Islam. Okey, kita sudah setakat ni dulu sebab ni adalah 4 lebih kan. Nak asar lah kan? Okey, nampak semua. Apa yang kita nak nikan dalam ni, nak kita timbulkan di dalam perang Badar ni tak jadi berlaku sebab apa? Sebab dia berlaku dalam bulan haram kan? Ni yang pertama ni, yang boleh menyebabkan turunnya ayat yas'alunaka 'anis syahril haram. Perang Badar. Perang Badar ni mana berlaku dalam bulan-bulan haram kan? Okey. Tak? Ya, ya. Itu salah satu sebabnya tidak berlaku perang Badar yang Al-Kubra tu, yang besar tu. Mana perang saja baru. Ada apa kita boleh kongsikan kat sini? Cuba Ustazah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita tengok sekarang ni kan, waktu ini kedudukan kerajaan, bukanlah kerajaan yang sebenar kan, kedudukan orang-orang Islam di Madinah semakin kuat atas dasar persepakatan di antara Ansar dan Muhajirin kan. Itu dari sudut politik kita kata boleh makin kuat. Tetapi masalah utama adalah masalah ekonomi, di mana waktu itu ekonomi dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi bijaknya Rasulullah ni dia mengambil langkah menguasai jalan laluan perdagangan di antara Mekah ke Madinah yang biasa dilalui oleh kabilah-kabilah. Kan? Itu yang strategi yang dilakukan oleh Nabi dengan intikan dan seterusnya mengejar rombongan. Jadi dia nak beritahu kepada orang-orang Quraisy bahawasanya, ini yang saya fahamlah Ustazah kan? Bahawa Islam di Madinah semakin kuat dan kamu orang Quraisy jangan pandang remeh terhadap orang-orang Islam Madinah. Jangan menganggap orang-orang Islam Madinah selepas berhijrah daripada Mekah meninggalkan harta benda akan hidup dalam keadaan yang susah. Itu salah tindakan Rasulullah ni sebagai amaran untuk orang Quraisy yang menganggap orang-orang yang berhijrah, kan pernah di awal-awal penghijrahan dulu dia kata mereka akan hidup susah kan sebab meninggalkan harta. So daripada intipan dan seolah-olah Rasulullah mengejar kabilah-kabilah, menguguk kabilah, memberi gambaran bahawa orang-orang Islam semakin kuat. Jadi akan menimbulkan rasa takut, bukan takutlah, rasa gerun lah juga kan, rasa timbul kesedaran di kalangan orang-orang Quraisy bahawa Rasulullah ini dan umat Islam semakin kuat. Jadi daripada situ barulah berlakunya titik tolak kronologi kepada perang Badar. Betul tak Ustazah? Ya. Dan kalau kita tengok tindakan dia yang yang langkah-langkah yang diambil oleh Rasulullah kan, yang misi perang Badar tu. Cuba dia fokuskan kepada sektor ekonomi, sektor perdagangan. Itu ajalah Ustazah. Ya. Okeylah. Ada lagi? Okey.
tengok proses kat Madinah tu, proses persaudaraan antara siapa Muhajirin dan Ansar kan, yang Rasulullah lakukan. Ini merupakan tanda-tanda zahir paling jelas tentang keadilan kemanusiaan dan akhlak membina dalam Islam. Muhajirin merupakan golongan yang meninggalkan harta dan tanah mereka demi jalan Allah. Muhajirin sanggup berhijrah, meninggalkan harta mereka, keluarga mereka, ada yang meninggal keluarga pun. Mereka datang ke Madinah, tak ada milik apa-apa, tanpa memiliki apa-apa saki baki dunia. Orang Ansar pula merupakan kaum yang kaya dengan hasil tanaman, harta dan perusahaan. Oleh itu, seorang saudara perlu menanggung saudaranya dari dia berkongsi dengan saudaranya kesenangan dan kesusahan hidup, dan juga menempatkan saudaranya di rumahnya sebagaimana rumah yang lapang untuk mereka. Dia memberi separuh hartanya kepada apa lagi mana dia tidak memerlukan dan serba cukup. Apakah ada keadilan sosial di dunia ini yang menyamai kedudukan persaudaraan ini? Kita tak dapat lihatlah mana ada cara persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah ini, tak ada menyamai kedudukan persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah. Okey. Apa lagi kita nak kongsikan di sini? Tak ada apa dah. Okey. Apa dah? Fadilah ada lagi? Ada Ustazah. Besok tu ini ada soalan yang saya soalan untuk besok punya soalan. Esok Ustazah ada check up dekat IJN. So kelas kita buat rakaman dah buat. Nanti esok saya bagi link lah. Betul Ustazah kata ada soalan untuk kita jawab dan ada hadiah lah tu kalau ada soalan Ustazah. Suka-suka je ni, suka-suka. Apa? Nak bagi apa ni? Kita punya minda ni berjalan lah sikit kan. Dan kita jawab soalan-soalan yang di sekitar tu je lah, di sekitar apa yang akan diberi tu. Tajuk dia apa? Fadilah, tajuk dia jangan meremehkan dosa-dosa kecil esok. Jadi itulah di sekitar tu je lah. Jadi soalan ni nak dijawab sampai had bila? Jangan pula sampai seminggu. Agak-agak. Ustazah nak bagi jawab soalan sekarang ke? Bagi soalan sekarang ke? Lepas tu kami tengok recording ke macam mana? Ada berapa soalan? Tengok recording dululah. Tengok dululah. Ingat kau dapat soalan, kita dengar cari. Bagi soalan. Okey. Lepas tu nak jawab ada masa dia tak sampai bila? Hari tu juga ke ataupun apa pandangan Datuk? Nak jawab hari tu juga ke ataupun nak tunggu seminggu? Seminggu lama sangat. Lama sangat soalan ni bentuk essay ke yes no answer ke? Nak tanya tu format dia macam mana? Essay sikit lah. Essay sikit. Kalau essay benarnya konten dia berdasarkan ceramah. Kalau konten berdasarkan ceramah kita kena dengar ceramah lah. Jadi kita dengar ceramah immediate nak jawab tu sebenarnya lagi bagus. Pasal baru dengar kita jawab bagus juga. Maknanya sama ada besok Jumaat tau. Maknanya petang tu kena jawab juga ke 1 or 2 hours after that lah. Jadi kalau lama hilang lah konten tu kan. Warga masing-masing warga emas mana boleh simpan lama dalam kepala. Adalah dalam 8 soalan gitu. Okey. Banyak.
Banyaknya pula Ustazah. Sikit-sikit je jawapan dia. Okey. Dia Berebut hadiah banyak Ustazah, seorang satu. Oh, tu Dia berebut hadiah banyak seorang satu. Jawab dulu. Tak, maksudnya Satulah, seorang satulah dia. Dan cara Siapa yang nak lah jawab. Siapa yang nak. Siapa tak nak tak support ada lah. paksaan tu. Tak ada paksaan. Saja suka-suka je. jawab tu verbal ke, bertulis ke, bertulis, di-snapkan ke, bertulis. snapkan Tulis. gambar ke, bertulis. Tulis bagi kat Fat. Betul bagi kat saya. So saya ni terkecuali daripada ambil exam. Amanah Pak, amanah. Pengawas peperiksaan. Pengawas peperiksaan. InsyaAllah bagus juga. Tak apa, kita belajar Ustazah, tak apa. Salah. Saya pun belajar cuba ingat bila buat soalan ni, mana kepala tu boleh ingat sikit. Kalau saja gitu, dia tak boleh lekat kan dalam kepala. Padahal bila ada soalan tu, dia ada khusus lah sikit. Boleh ingat sikit. InsyaAllah, maknanya beberapa jam selepas tu lah, maknanya hari yang sama lah ya. Hari yang sama ya. Hari yang sama lah. Ikutlah cakap Datuk. Baguslah, saya pun ingat macam tu lah. Hari yang sama lah. Tidak lupa. Yalah. Datin, Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Voice message boleh? Voice message. Malah nak bertulis tu kan? Tidak diterima voice message. Tak diterima. Dia satu pula lah Ustazah, bila ada soalan tu mulalah kita dengar ceramah tu dengan teliti, lebih teliti. Kalau tidak, minumlah, makan. Lepas tu bangunlah merata-rata kan. Itu dia. Pandai Ustazah kan? Ustazah tak ada. InsyaAllah. Check up apa Ustazah? Check up ke? Ada check up. Check up. Setahun sekali lah. Sekarang setahun sekali. Maknanya bagus tu setahun sekali tu. Yalah. Check up. Alhamdulillah. Setahu saya pun tak berapa nak ni. Orang kata apa, tak berapa nak pantang lah. Pantang lah. Tapi tak ada lah. pantang jumpa. Tak pernah lah rasa-rasa penat ke apa kan. Memanglah nampak tak penat pun kita yang penat. Ustazah tak penat pun. Ya Allah. Betul lah. Sebab soalan selalu doktor tanya, makcik rasa penat-penat tak? Tak ada rasa penat-penat pula. Masya Allah. Alhamdulillah. Rasa nak pitam-pitam ke? Tak rasa pula. Ya Allah. Soalan tu ialah yang dia tanya selalu. Dia ada kaitan kot dengan kita punya jantung kan, kalau kita rasa penat. Itu macam makan ubat. Makan ubat taat lah, ubat hospital. Tu tak ada lawan lah, kami pun tak lawan lah. Ramai orang monitor Ustazah, doktor-doktor semua monitor. Allah Akbar. InsyaAllah lah nak. Doakan. Supaya saya sehat lah. InsyaAllah. Amin. So kena pergi awal, pukul 8 suku kena ada dah ambil darah. Oh awal. Lepas tu tunggu doktor lah. Buat cek tu lah. Cek apa orang panggil tu? Apa? Blood test. Bukan, blood test lah. Buat awal tu. Dia ECG. Prosedur apa tu? Pak Fadilah buat itu apa dah? Ustazah tengok saya jantung. Tengok jantung betul-betul tu. Dia macam Datin Zan dah tahu, Datin Zan suami kat sana tu. Ustazah kena jalan atas treadmill semua tak? Jalan tak treadmill? Jalan ke tak? Itu stress test Stress tak buat dah. Ustazah tak buat dah. Tak buat dah. Tu yang tiup-tiup tak ada lah? Tak ada. Tak ada lah, subhanallah. Tengok dah itu, kita tengok dah itu, kita punya jantung tu. Nak tepat, nak tengok jantung elok ke tak elok, tengok dari situ lah. Apa dia panggil tahu? Scanner kot Ustazah, ultrasound. Bukan scan. Ultrasound. Bukan. Bukan.
Ada satu lagi apa dia tak Dia lupa. tengok heartbeat ke? Nak tengok heartbeat dia? Semua lah, Tak, semua Dia sekali. tengok Degu- kedudukan semua, jantung, degupan semua. jantung. ECG. Besarnya jantung tu. Dia tengok kita punya tu ada ni tak, ada apa, ada sumbat Ada ke apa ke. Ada bengkak. Bengkak Apa panggil ya? Alah. Angio ke tak ada? Pak Bukan kan je buat kan plastik. baru ni. Tak Ya, tengok ni, ya, buat tak? ya. Ha. Tu dia lah lupa apa dia dah. Dia Lupa. tengok sumbat ke dak. Ha. tak dapat dan bantu badan tak ada yang Pengalaman dia. Ada Dan banyak pengalaman. lupa, dan makan ubat banyak, dan lupa habis dah. Allahu Akbar. Hai, subhanallah. dan terapi lutut je. Itu kena dengar ceramah akan datang bulan depan. Hujung bulan ni. Bulan ni. Ah. 21 hari bulan. 21 bulan ni kita cerita pasal lutut. Ortopedik ya. Ortopedik. Kena buang lutut ke, kena tukar lutut ke. Allah Akbar. Oh, dah comelnya cucu dia. Subhanallah. Siapa? Cucu Faizah. Kuat. Senyum je dia. Masya Allah, Masya Allah. Kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah. Makan Ya Ustazah. Allah, Akbar. Assalamualaikum. Tum, ujung dia tum. Atum. Nak macam mana? Dia tekan tomer habis. Domer tu tak betul lah. Okay. Nak tulis. Oh, cannot. Don't. Cannot. Ustazah nak baca doa ke? Ni nak bagi Kak Fat macam mana soalan ni? Soalan Ustazah dah bertulis ke tak? Ni tulis. Dah tulis, tak apa. Nanti saya suruh anak saya singgah ambil lah. Tulis tak elok lah tulis. Tak apalah, saya akan type balik masuk dalam ni, dalam WhatsApp. Okay. Malam-malam jangan jumpa Fat tau. Orang lain jangan jumpa Fat malam ni. Oh, kalau ada orang nak berat saya kan. Aduh. Sabar je. Sidik amanah tabligh Patona. Betul. Gitu. Masya-Allah. Nenek Okey. atuk ustazah nak. Kita berhenti sampai tadilah ayat tadi. 198 berhenti kat situ. Ya. Okey. So, kita doa sikit ya. Okay, boleh kata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita baca pada ada panggil Asmaul Husna Al-A'zam kan? Ya Hayyu Ya Qayyum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك يا الله ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم يا الله يا حي يا قيوم. اللهم يا الله يا حي يا قيوم. اللهم يا الله يا حي يا قيوم ولك الحمد أنت القيوم السماوات والأرض وما فيهن وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا الله اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بحوائجنا فاقضها. Ya Allah wahai zat yang maha hidup lagi yang maha berdiri sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum. Segala puji milikmu ya Allah. Engkaulah yang maha menegakkan, menguruskan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Hanya kepadamu kami mengadu dan memohon pertolongan. Tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Masukkanlah ke dalam hati kami harapan kepadamu
dan putuskanlah harapan kami bergantung kepada selain-Mu, agar kami tidak mengharap kecuali hanya kepadamu. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Engkaulah yang maha mengetahui rahsia kami, maka peliharalah ia. Engkaulah yang maha mengetahui segala aib kami, maka tutupilah ia. Engkaulah yang maha mengetahui segala keperluan kami, maka penuhilah ia. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui segala aib kami, maka tutupilah ia. Engkaulah yang maha mengetahui segala keperluan kami, maka penuhilah ia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, amin. Amin, adik. Comelnya, adik. Siapa nama adik? Siapa nama adik? Nama apa? Siapa? Cakap. Atuk tanya. Atuk Ustazah tanya. Atuk tanya. Cepat. Jawab. Tanya, jawab. Pandai kan? Kakak pandai kan? Adik pandai kan? Nama Nurhana. Pelak nak sebut Noya. Noya je. Noya. Nurhana. Nampak gaya macam putar belik juga ni. Itu sulung. Jangan ikut nenek dia kot. Marah saya. Sorry. Aduh. Selamat so insya-Allah. Semoga Ustazah tiada apa yang Harap. lah yang kita doakan. Kita Ustazah. Kami masih Ustazah. Dimudahkan. Semoga dimudahkan urusan Ya. rawatan. Masya-Allah. Rizat yang baik lah. Rizat bagus. Ya. Boleh mengajar kita lagi. InsyaAllah. Ustazah kuat lagi pada kita tau. Itulah. Betul. Ni asyik semput lah, batuk lah. Batuk lah, demam lah malam. Tak tahulah pelik lah. InsyaAllah. Jaga tidur biar cukup. Pastikan tidur cukup. Minum air banyak-banyak sikit. Banyak sikit. Lebih sikit. Tidur cukup tu berapa jam, Faizah? Tidur cukup tu berapa jam? Tak semestinya 8 jam. Kalau tidur 9, kalau tidur pukul 9 tidur lena, pukul 2 ke 3 boleh bangun dah. Oh, tidur pukul 9 lah. Awalnya sudah. Kita tak boleh tidur awal. Kita tidur ke 12. Itu baru balik Isyak. Baru jemaah Isyak baru balik. Tapi biasanya saya kadang-kadang bawa apa pukul 1 kalau dah ngadak buku tu jadi kemaruk ngadak buku. Bahasa Arab juga. Quran nak juga Ustazah ni. 11-12 jugalah. 11-12 jugalah. Itulah. Waktu cepat sangat kalau sekarang kita risau tu. Cepat. Kan? Sangat Dah Jumaat. Kan dah Jumaat. Sangat sekarang ni memang terasa sangat-sangat. Dah laju. sambil pula dah ni. Baru jumpa rasanya kelas ni datang habis sekali, ya Allah. Akhir zaman lah, akhir zaman. Kita ingat macam tu lah. Yalah. Betul lah. Betul lah macam kata Nabi. Kita rasa macam baru je. Setahun je, 2 hari. Betul. Sambut Muharram. Allah dah ni. Setahun macam sebulan. Sebulan macam seminggu kan. Seminggu macam sehari. Ya Allahu Akbar. Nampak rasa lain tu. Rasa lah. Okey lah. Okey. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Jom solat. Esok saya hantar link Tengok kalau tengok awal bahaya ke? Esoklah baru hantar. Tengok tak boleh kah? Tak boleh, saya tutup dulu. Mana? Tak ada. Dia kalau habis hari ni, Jumaat, hari Sabtu bolehlah bercuti. Relax sikit. Jumaat tu puluh habis kan. Jumaat tu puluh habis. Habis. Sabtu halah. InsyaAllah. Kami naik tangga. Kami naik tangga malam ni. Oh.
Ada orang naik tangga. Oh. Naik tangga belakang. Ah. Kena ni belanja makan dinner. Belanja makan apa pula? Awak dah join ke? Dah, jom solat. Saya keluar untuk semua orang. Okey. Assalamualaikum. 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 Barakallahu fikum.